Saya akan memberikan kenyataan media tentang kerajaan mesti beri lebih perhatian kepada gangguan terhadap pelajar SPM dan STPM. Dan kita merujuk kepada suasana COVID pada hari ini. Keputusan Kerajaan Persekutuan untuk menutup semua sekolah di Malaysia sehingga 18 Disember 2020, hari terakhir tahun persekolahan, makna selepas itu dia bersambung pula dengan cuti akhir tahun, kerana Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di kebanyakan negeri adalah sesuatu yang amat dikesali. Ia seperti juga penangguhan peperiksaan SPM, SVM, STAM dan STPM sehingga Februari ataupun Mac 2021. Pendidikan pelajar di Malaysia terganggu kerana kurangnya perancangan jangka masa panjang daripada Kementerian Pendidikan. Bila mula-mula COVID melanda, kita faham waktu itu tidak ada orang di dunia ini yang saya ingat bersedia dengan COVID. Tetapi selepas itu, ini adalah selepas second ataupun third wave, dan kita berhadapan dengan situasi sama, kekurang sediaan kementerian. Bagi saya itu satu perkara yang amat dikesali. Soalan penting yang telah ditanyakan oleh beberapa pihak berkenaan, sama ada PKPB yang dilaksanakan di seluruh negara diperlukan kerana tidak semua negeri yang terlibat mengalami peningkatan besar kes baru. Keputusan untuk menutup sekolah walaupun di negeri yang masih bawah Perintah Kawalan Pemulihan, Pergerakan Pemulihan ataupun PKPP seperti Kelantan, Pahang dan Perlis harus dipersoalkan. Walaupun kita berharap vaksin COVID-19 akan muncul tidak lama lagi, kita harus belajar hidup dengan norma baru buat masa ini. Adalah perlu bagi kita untuk merancang ke depan supaya dapat meneruskan kehidupan kita dengan mematuhi arahan dari segi penjarakan fizikal dan kebersihan diri. Namun, tidak adil memberikan tanggungjawab ini hanya kepada rakyat. Mereka harus dibimbing, dilindungi dan dibantu dengan dasar yang pintar dan kepimpinan yang tegas, termasuklah dalam sektor pendidikan. Malangnya, hal ini tidak berlaku di bawah Kerajaan Perikatan Nasional. Apa yang telah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan adalah menangguhkan semuanya dan meminta rakyat untuk menunggu perincian seterusnya. Pendekatan ini telah menjadi tema kepada kerajaan ini. Pendekatan yang kurang bijak dan tidak memahami penderitaan rakyat. Contohnya SPM yang kini dijadualkan pada 22 Februari 2021, manakala STPM yang dikatakan akan bermula 8 Mac 2021, dan kita doakan tidak ada gangguan lagi terhadap jadual ini. Pengambilan universiti selalunya akan berlaku pada bulan September. Biasanya keputusan SPM dan STPM dalam tahun biasa tidak ada COVID akan dikeluarkan pada bulan Februari atau Mac, dan UPU ataupun unit pengambilan universiti memerlukan sekitar 5 bulan untuk memproses keputusan untuk pengambilan universiti. Dengan SPM dan STPM yang akan berakhir pada Mac 2021, ini bermakna kertas peperiksaan perlu disemak, ditanda serta keputusannya ditetapkan dan disahkan dalam masa kurang dari 3 bulan. Makna pada paling awal ialah pada bulan Jun. Ini bermaksud kita ada bulan Julai untuk UPU memasukkan keputusan ke dalam sistem dan bulan Ogos untuk pelajar mendapatkan keputusan mereka pada bulan September. Jangan lupa, pada masa ini juga UPU akan berhadapan dengan keputusan dari pelajar matrikulasi dan asasi yang aliran lain selain daripada STPM untuk masuk ke universiti. Kerja-kerja ini tidak akan dapat dilaksanakan tanpa menggunakan teknologi baru atau inovatif untuk menyemak kertas peperiksaan, pengeluaran keputusan dan permohonan pelajar ke universiti. Ini bermakna kita tidak boleh berharap dengan teknologi sedia ada yang telah digunakan oleh UPU selama ini, tetapi kerana suasana luar biasa pada tahun hadapan, maka kita perlu menggunakan teknologi baru. Sistem semasa tidak akan dapat menanganinya, melainkan tarikh pengambilan universiti juga ditangguhkan seperti mana dilakukan terhadap peperiksaan. Saya tidak hanya ingin melakukan kritikan semata-mata. Berikut adalah beberapa penyelesaian yang harus diambil oleh kementerian untuk membantu pelajar dan guru mengatasi masalah tersebut.
Kementerian harus mewujudkan satu pasukan dengan pemegang taruh, stakeholder dan pakar dari dalam dan luar kerajaan untuk membuat versi SPM dan STPM yang diperkemaskan ataupun streamline untuk berhadapan dengan norma baru ini. Kerajaan harus membatalkan semua syarat kerja kursus untuk kumpulan SPM 2020-2021. Ini batch yang special, makna dia masuk pada tahun 2020 dan insya-Allah akan duduk untuk SPM pada tahun depan, awal tahun depan, dan juga batch SPM 2021 Form 4 sekarang yang akan masuk ke tingkatan 5 pada tahun depan, kecuali untuk mata pelajaran praktikal yang sangat penting seperti mata pelajaran vocational. Sebab kerja kursus bagi mata pelajaran vocational adalah satu perkara yang asas ataupun fundamental. Ketiga ialah mengenal pasti bahagian kurikulum mana yang harus diajar secara bersemuka dan yang mana boleh dilakukan secara dalam talian. Kita dah lalu PKP ni sejak bulan 3. Kita tutup sepenuhnya, kemudian buka separa, sekolah bermula semula. Tetapi bila sekolah ditutup semula, masih lagi tidak bersedia untuk berhadapan dengan gelombang kedua dan ketiga. Penciptaan kandungan untuk pengajaran dan pembelajaran dalam talian harus mempunyai perancangan. BTP ataupun bahagian teknologi pendidikan boleh membantu dan subjek yang boleh dinilai atau mampu diadakan peperiksaan dalam talian perlu diputuskan. Ini adalah masa yang paling tepat sebab kita berhadapan dengan suasana COVID, tetapi ia juga boleh membantu untuk meningkatkan teknologi untuk peperiksaan di masa akan datang. Keempat, kerajaan wajib membekukan pertukaran semua pegawai peperiksaan di kementerian, terutamanya Lembaga Peperiksaan Malaysia, Majlis Peperiksaan Malaysia dan di peringkat pendidikan negeri sehingga kedua-dua SPM dan STPM 2020 dan 2021 ini telah selesai. Kelima, jemaah nazir harus bekerjasama dengan sekolah untuk membantu mengatur kelas atau bahkan pergi ke lapangan dan mengajar, tentu sahaja dengan mematuhi semua SOP. Kita juga boleh merekrut guru sementara untuk membantu pelajar sepenuh masa dengan pembelajaran secara fizikal atau dalam talian. Saya ada membangkitkan perkara ini dalam pertemuan saya dalam rombongan Pakatan Harapan bertemu dengan Menteri Kewangan. Keperluan mengambil guru-guru sementara ataupun guru interim yang lebih ramai kerana keperluan yang mendesak pada ketika ini. Perkongsian juga boleh dilakukan dengan syarikat dan teknologi swasta untuk penyelesaian teknologi serta inovasi dalam pembelajaran dapat dipercepatkan untuk membantu guru dan pelajar. Keenam, sistem UPU perlu dikemaskini untuk memendekkan masa yang diperlukan untuk memproses aplikasi dan memastikan bahawa ia dapat menangani puluhan ribu pengunjung dalam satu-satu masa. Kita boleh lihat pengalaman negara lain. Contoh terbaik ialah di United Kingdom. Apabila COVID memaksa penilaian sistem A-level ditukar dan kemudian wujud banyak kekeliruan sehingga menimbulkan masalah kepada pelajar-pelajar di sana. Jadi kita sepatutnya dengan ada sedikit masa yang lebih di negara kita, kita guna untuk belajar daripada pengalaman negara-negara lain. Ketujuh, kita juga harus menyedari bahawa kumpulan pelajar sekolah sekarang adalah anggota termuda dari generasi COVID. Generasi COVID ni apa? Ialah generasi anak muda yang terjejas sebab COVID. Peluang pendidikan mereka terjejas, option pekerjaan mereka juga terjejas. Jadi mereka mungkin memerlukan pemantauan dan bantuan untuk masa yang lama daripada pihak kerajaan. Sebagai permulaan, kerajaan harus meningkatkan kapasiti matrikulasi dan tingkatan 6 dalam masa terdekat. Bukan bilangan yang biasa, tetapi bilangan yang lebih ramai. Ini untuk membantu mempersiapkan pelajar generasi COVID dengan lebih baik kerana mereka telah kehilangan 1 tahun persekolahan untuk pendidikan tinggi. Untuk kursus diploma, college dan universiti, mesti mempertimbangkan untuk memperkenalkan kursus pengajian pra-pengajian tinggi dengan kos yang minimum untuk membantu kedua-dua kumpulan SPM dan STPM ini mengikuti pengetahuan yang diperlukan dalam bidang yang berkaitan. Saya sangat berharap Kementerian Pendidikan mempertimbangkan langkah-langkah ini dan ini bagi saya melangkaui politik kerana ia melibatkan masa depan sebahagian besar anak muda kita, justru masa depan tanah air kita yang menjadi taruhan.